Seterusnya Menteri di Jawatan Perdana Menteri Hak Ehwal Agama, dia pun dah, YB pun dah takut saya cancel 20 minit daripada masa beliau sebab kita dah terbengkalai 20 minit. Tapi Yang Berhormat, masa 40 minit, tapi saya minta Yang Berhormat kalau yang soalan yang YB yang tak ada tu diberi secara bertulis saja. 40 minit, Ya YB. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tan Sri Speaker. Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan tinggi penghargaan dan terima kasih terutama kepada Yang Berhormat Sik ada tak? Yang Berhormat Labuan. Ada, Labuan ada. Ada. Yang Berhormat Bintulu. Yang Berhormat Pokok Sena ada. Yang Berhormat Beruas. Yang Berhormat Alur Gajah. Yang Berhormat Macang. Yang Berhormat Kuala Nerus dan Yang Berhormat Kuantan dan Yang Berhormat Bandar Baru, yang Kulim Bandar Baru yang telah membangkit isu-isu yang berkaitan dengan hal ehwal Islam semasa perbahasan belanjawan. Jadi tak ada tu saya skip. Ya. Sik tidak ada. Saya menjawab soalan berkenaan dengan Yang Berhormat Pokok Sena yang mencadangkan supaya kerajaan perlu mengkaji kembali bantuan per kapita bagi setiap sekolah dapat diberikan kepada sekolah agama rakyat, sekolah tahfiz dan sekolah pondok untuk membantu mereka mendapat bantuan yang sama dengan sekolah kebangsaan. Berhubung dengan bantuan per kapita murid, Kerajaan Persekutuan melalui Kementerian Pendidikan pada tahun 2018, 2019, 2020 dan 2021 ada menyalurkan peruntukan one-off bantuan awal persekolahan berjumlah RM100 kepada murid warga negara Malaysia dalam kalangan B40 di sekolah agama negeri dan sekolah agama rakyat, tahfiz, pondok dan sekolah agama swasta. Sama seperti bantuan awal persekolahan yang diterima oleh pelajar-pelajar sekolah kebangsaan. Bagi tahun 2022, kerajaan bersetuju untuk menyediakan bantuan awal persekolahan sebanyak RM150 untuk meningkat, iaitu meningkat berbanding RM100 sebelum ini. Bagi bantuan per kapita sekolah agama rakyat dan swasta yang berdaftar, kerajaan telah meluluskan pada tahun 2020 RM10 seorang pelajar bagi meringankan beban kos operasi. Tan Sri, Ya. tak lupa ucap tahniah kepada Tan Sri atas anugerah pingat kebesaran. Boleh buat Jerman siap Arab pula. Baik, terima kasih sahabat saya Mak Menteri. Saya fikir RM10 ni terlalu kecil lah berbanding dengan apa yang diperoleh oleh sekolah kebangsaan. Sedangkan pengorbanan sekolah-sekolah agama rakyat, sekolah tahfiz ni telah berjaya mengurangkan beban kerajaan. Dari segi nak menyediakan bangunan, dari segi nak menyediakan alat kelengkapan, mereka telah berusaha berikhtiar mencari dana. Jadi sepatutnya saya fikir kalau kita nak melihat kemajuan masa depan sekolah-sekolah agama rakyat yang mampu membekalkan insan-insan yang baik untuk masuk dalam pasaran pekerjaan sampai kepada peringkat menjadi pemimpin negara, saya fikir bahawa kita kena bantu dengan bantuan per kapita yang menasabah sama seperti mana sekolah-sekolah kebangsaan. Tak penjelasan. Terima kasih. Perkara itu boleh dibincang sekiranya keuangan kita nanti kukuh. Ya. Yang Berhormat Bintulu. Duit tak ada ke? Tak pasal 22 hari tu pun tak fikir agak bang ni. Okay. Sekarang lah yang sepatutnya dibuat. Okey. Yang Berhormat Kuantan tak ada. Ya. Ada isu lagi yang saya bangkit tu tak dijawab. Ada depan. Depan. Yang Berhormat Beruas tak ada tadi. Yang Berhormat Labuan ada kan? Ada. Okey, terima kasih. Tan Sri yang dipertua. Yang Berhormat Labuan mencadangkan agar peruntukan yang mencukupi diberikan kepada Labuan untuk projek pembinaan masjid. Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan Jawi telah merancang untuk melaksanakan kerja-kerja pembinaan semula dan pembaikan masjid
serta surau melalui permohonan peruntukan pembangunan RMK 12 maupun peruntukan mengurus pada tahun hadapan. Untuk itu Jawi telah dan akan memohon peruntukan dari semasa ke semasa di bawah peruntukan pembangunan RMK 12 untuk melaksanakan beberapa cadangan projek pembinaan semula masjid dan surau yang akan dikenal pasti. Selain daripada permohonan peruntukan pembangunan tersebut, Jawi juga akan menggunakan sebahagian peruntukan mengurus untuk kerja-kerja pembaikan masjid dan surau yang mengalami kerosakan kritikal di Labuan. YB Menteri, Ya. ada terima kasih Tan Sri. Ada beberapa masjid dan surau yang sudah mendapat kelulusan untuk pembinaan baru sebelum ini. Seperti Masjid Ar-Rahman Sungai Lada, Masjid Nur Iman Ganggarak, dan pembesaran surau Nurul Islam di Bandar Labuan, dan juga surau di Kampung Patau-Patau 2 juga sudah diumum sebelum ini. Jadi saya mahu info terkini apakah status yang ini, sebab ianya sudah diluluskan, dan untuk surau Nurul Islam itu dia punya desain pun sudah siap oleh JKR tapi belum dilaksanakan. Terima kasih kepada sahabat saya yang berhormat Labuan. InsyaAllah nanti saya akan cuba follow up dengan pegawai yang bertanggungjawab terhadap permohonan tersebut. Yang berhormat Pokok Senang ingin tahu kewajaran melantik sehingga 12 orang pegawai menggunakan peruntukan Yadim yang ditempatkan di bawah Yang Berhormat Menteri dan Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama terdahulu sebelum. Untuk makluman Yang Berhormat 12 orang pegawai tersebut dilantik bagi tempoh setahun, 1 Oktober 2020 hingga 30 September 2021 sebagai pegawai penyelidik bagi menyiapkan projek khas tafsir Al-Bayan, terjemahan Al-Quran Mukhtasar Al-Bayan dan terjemahan Sahih Bukhari yang diselia oleh pejabat Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama dan JAKIB. Tan Sri, pengeluaran tafsir itu di bawah siapa? Di bawah Jabat Menteri. Sekarang dah keluar dah? Belum lagi. Belum. Tak, tapi saya nak tanya. Jadi staf-staf tu dah masih lagi bekerja? Ini tidak adalah dekat pejabat saya, tak adalah. Sebab tu saya sebut Tan Sri hari tu. Saya fikir bahawa kemunasabahan untuk melantik seorang menteri, melantik 10 orang pegawai khas lagi dan digajikan oleh pihak Yadim, kemudian timbalan menteri 2 orang. Jadi tak ada kemunasabah. Takkanlah kalau sudah 10 orang diberikan kepada menteri dan digaji oleh Yadim, apa perlu lagi 2 orang di bawah pejabat timbalan menteri. Jadi saya fikir bahawa kadang-kadang menunjukkan kelemahan kita sendiri untuk tidak mampu untuk melaksanakan kerja. Sedangkan kita sudah ada pegawai tertentu. Jadi saya fikir, saya bimbang bahawa takut dia menjadi satu alasan saja, iaitu lantik dalam konteks pegawai penyelidik untuk tafsir Al-Bayan dan sebagainya. Jadi ini kena hati-hati sebab kita menggunakan wang negara, wang rakyat. Yadim adalah satu institusi yang berimejkan latar belakang Islam. Jangan dilihat bahawa orang melihat Yadim digunakan untuk kepentingan-kepentingan tertentu. Okey, terima kasih Tan Sri Speaker. Saya kata setakat inilah saja yang saya... Menteri, sini Batu Gajah. Menteri, saya ada satu perkara yang saya nak bangkitkan. Sebagai sahabat lama, saya nak nasihatkanlah kepada Menteri mengenai satu insiden yang berlaku baru-baru ini. Saya melihat satu video yang menular di media sosial di mana Yang Berhormat Menteri Agama dan juga Timbalan Menteri Semua Manusia, kedua-dua pemimpin daripada PAS telah berkonfrontasi dengan seorang wartawan wanita, dan saya lihat bahasa yang digunakan itu adalah agak kasar, dan saya rasa perkara itu seperti ini perlu dielakkan sebab
wartawan itu menjalankan tugas tanggungjawab. Dia nak tahu apakah sebab kerajaan negeri Kedah telah menutup semua kedai-kedai nombor. Jadi tak salah untuk wartawan tu tanya soalan seperti ini, dan saya faham ini adalah niat parti PAS untuk dapat meraih undi di PRN Melaka. Itu adalah strategi, tetapi cara Yang Berhormat Menteri untuk menangani isu ini dengan mengadakan konfrontasi dengan bahasa kasar terhadap seorang wartawan wanita itu adalah sesuatu yang tidak baik, dan saya minta kepada menteri dan juga kepada Timbalan Menteri untuk memohon maaflah kepada beliau dan juga kepada keluarganya secara terbuka. Itu adalah nasihat saya kepada menteri. Terima kasih. Terima kasih kepada Yang Berhormat Batu Gajah. Terima kasih kepada Tan Sri. Walaupun benda ni benda yang luar konteks yang tak bincang, tapi saya rasa pada saya tidak ada benda unsur-unsur yang bersifat provokasi pun. Itu saja. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Seterusnya saya menjemput Menteri. Lah, habis dah. Nak tanya tabung haji. Oh, ingat, habis dah Yang Berhormat Menteri. Okey. Tak apalah. Ingat nak tanya. Dah habis dah? Tanya nak pasal, tanya juga. Tiba-tiba saya ingat, habis. saya memang ingat ada topik tabung haji. Boleh saya tanya sikit Yang Berhormat Menteri? Boleh tak agak-agak? Yalah. Ikut Yang Berhormat Menteri. Kalau Okey. Boleh. Terima kasih Tan Sri Yang Di-Pertua. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Saya nak bertanya sedikit berkaitan dengan perkara yang saya bahaskan dulu. Ini berkaitan dengan audit report tabung haji iaitu untuk tahun 2018. Dalam emphasize matter ni jelas terbukti dimaklumkan dalam ini bahawa Kabinet pada 7 Disember 2018 yang di bawah kelolaan Yang Amat Berhormat Langkawi dan Menteri Kewangannya Yang Berhormat Bagan dan Menteri Agamanya Yang Berhormat Parik Unta. Saya menanyakan, dia ada banyak sangat isu, saya tak perlu ulas satu persatu, tapi di antara perkara yang amat penting, khususnya pendeposit tabung haji nak tahu, berkaitan dengan laporan audit 2019 yang telah audit menegur berkaitan dengan sukuk tabung haji yang tidak mempunyai jaminan kerajaan. Kebiasaannya untuk makluman Yang Berhormat Menteri, waktu saya jadi pengerusi dahulu pun segala teguran kita ambil kira, dan pada zaman itu hanya sekali 2017 saja. Tapi soalan saya sekarang ni, kenapa dan mengapa adakah kerajaan merasa bimbang bahawa pinjaman yang bernilai 27 bilion itu, khususnya pinjaman sukuk, tidak ada sama sekali mempunyai sebarang jaminan daripada kerajaan. Jadi kalau kita tengok, ini satu perkara yang agak cukup membimbangkan. Saya pernah ajukan perkara ini kepada Yang Berhormat Bagan pada waktu itu sebagai Menteri Kewangan. Mereka cuma memberi surat sokongan, bukan surat jaminan. Tapi sehingga hari ini, teguran Ketua Audit Negara bagi tahun 2019 itu kelihatan belum diambil tindakan serius. Dan masih lagi tiada jaminan kerajaan ke atas sukuk bernilai yang lebih 27 bilion. Soalan saya, apakah tindakan dan apakah kerajaan risau atau tidak berkaitan dengan implikasi negatif terhadap tabung haji sekiranya mereka tak dapat bayar, dan apakah tindakan pembetulan yang telah atau akan diambil oleh pihak kerajaan. Begitu juga saya melihat pendapatan dan keuntungan tabung haji yang semakin mengucup setiap tahun sejak Pakatan Harapan memerintah. Tahun lepas, walaupun tanpa bebanan subsidi OPEX, tabung haji masih tidak mampu memberikan pulangan yang kompetitif. Saya amat bimbang sekiranya pulangan dividen terlalu rendah seperti 2-3 tahun kebelakangan ini, maka tabung haji tidak lagi akan menjadi pilihan utama umat Islam, dan akhirnya ia akan boleh merencatkan peranan tabung haji sebagai satu wadah ekonomi buat umat Islam. Terima kasih Datuk Menteri, terima kasih Tan Sri Yang Di-Pertua. Okey. Oleh sebab itulah dalam mesyuarat jamaah kabinet pada 14 hari bulan 7 tahun 2021 bersetuju untuk menubuhkan RCI,
Dan sebenarnya RCI telah pun diputuskan pada mesyuarat jamaah kabinet hari Jumaat yang lalu, kerana kita tertangguh oleh kerana sebab sebelumnya ada yang kita lantik, ada yang tak setuju. Dan sekarang ini sudah pun ada persetujuan dan insya-Allah kita akan kemukakan kepada pihak yang bertanggung agung dan selepas itu akan diisytiharkan jawatan kuasa Suruhanjaya RCI ini. Dan kita sedar bahawasanya apabila aset tabung haji ini dibuat melalui SPV, Special Purpose Vehicle ini, yang sudah tentu dia keluar daripada akta tabung haji yang memberikan jaminan kepada pendeposit. Dan apabila dah diuruskan melalui syarikat, maka sudah tentu kalaulah na'udzubillah min zalik terjadi suatu perkara yang tidak diinginkan, maka ia akan memberikan kesan kepada pendeposit. Maka sebab itulah kita harapkan supaya RCI dapat dilunaskan, mungkin kita bagi masa dalam 3 bulan ataupun habis lama 6 bulan. Selepas itu akan berlakunya satu plan pemulihan semula terhadap tabung haji. Terima kasih, Tan Sri. Terima kasih Yang Berhormat. Terima kasih Mak Menteri. Segerakan RCI itu. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Sekarang saya ingin menjemput Menteri di Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri. 40 minit Yang Berhormat.